Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kelapangan masa pada masa ini untuk sama-sama kita duduk dalam rumah Allah, iaitu untuk menunaikan tanggungjawab kita kepadanya pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita hidup dalam keadaan yang sempurna, yang baik di dunia dan juga di hari akhirat. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita menunaikan fardu Jumaat nanti, maka marilah kita ambil kesempatan ini untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan yang kita ini merupakan hamba yang sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, seperti mana kita tahu bahawa dalam surah Al-Asr, jadi kita baca tentang surah Al-Asr, biasanya kita baca surah ini dan kita faham sikit. Mudah-mudahan dengan kefahaman ini dapat kita menambahkan lagi pengibadan kita atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Surahnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayatnya mudah, ada 3 ayat sahaja. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW semasa baginda berada di Mekah, iaitu di mula-mula perkembangan agama Islam. Ayat ini dinamakan ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah. 3 ayat. Wal 'asr, demi masa. Allah sebut, Allah sumpah, Allah sumpah dengan masa, demi masa. Masa ni maksudnya dia ada masa subuh, ada masa zuhur, ada masa asar. Tapi dipilih waktu asar. Waktu asar. Kalau kita fikirkan bahawa subuh itu waktu pagi, kemudian zuhur itu tengah hari, kemuncaknya. Kemudian asar itu maksudnya petang, dah hujung. Dan maghrib itu akan gelap, siang yang terang itu akan jadi gelap. Itu biasa, fenomena alam. Tapi dengan keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa masa itu adalah umur kita, sebab detik-detik masa itu adalah umur kita. Jadi inilah Allah sumpahkan dengan masa. Masa itu maksudnya masa asar. Asar ni hujung. Jadi kalau kita katakan kita umur kita ni hujung lah, di hujung lah. Masuk waktu maghrib tenggelam lah, tak ada lagi lah, kan? Jadi Allah kata masa penting, masa ini, waktu asar ni, masa yang hujung ini. Nak tahu menang ke kalah ke, masa hujung ni lah, kan? Itu yang kita nak, tentu yang kita penting tu. Kemudian Allah kata innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu rugi. Sebab pada masa dia kata insan, manusia, bukan Islam lagi. Bukan innamal mu'minu lagi. Dia katakan Islam, manusia. Sedikit sebanyak, sikit sangat daripada kalangan itu yang beriman. Jadi ramai yang tak beriman. Maka Allah kata, wahai manusia di Makkah itu. Manusia mana? Manusia jahiliah itulah. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya engkau ni rugi. Innal insana lafi khusr, rugi. Allah sebut rugi. Rugi apa? Rugi kerana umur kamu tadi itu. Kerana masa tu sikit sangat. Jadi kalau kamu tak berjuang dengan masa ini, yang sedikit ini, tak manfaatkan dengan sedikit ini, kamu akan jadi rugi. Jadi kita ingat masa ni, kita katakan lebih kurang macam modal kita lah. Modal kita. Jadi modal ni kalau kita berniaga, silap berniaga, untung, kan? Silap berniaga juga jadi rugi. Jadi kita nak berniaga bagi betul supaya dia pun untung. Jadi nak menjadi untung supaya kamu jangan rugi, ayat itu disambung dengan ayat yang ketiga, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi ketika itu orang-orang kafir Quraisy tak ramai sangat yang beriman, sikit sangat. Jadi orang-orang yang beriman yang sedikit ini yang akan jadi selamat. Mereka itu, yang mereka itu tak akan jadi tak jadi rugi.
Allah sebut Nabi sebut ayatikum, Allah sebut di situ. Ya, maknanya tak rugi mereka ini. Aman, beriman dulu. Beriman. Apa ni iman itu? Iaitu antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nafikan berhala-berhala yang kamu sembah sekarang ni yang berada di keliling Kaabah itu. Nafikan. Macam kita hari ini nafikan yang lain lah. Hanya Allah sahaja. Nafikan yang lain. Kalau ada liberal ke ada apa kan kita nafikan lah. Hari ini banyak yang seakan-akan dengannya. Kadang-kadang kita keliru, kita jadi salah faham. Ada liberal lah, ada yang macam-macam lah. Kan? Jadi kita nafikan yang itu. Kita tak yang Allah sebut antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang berimannya. Maksudnya kamu percaya bahawa Tuhan itulah Tuhan yang wajib disembah. Hanya Muhammad itu pesuruh. Ini Muhammad ni yang pesuruh kamu, yang kamu kena ikut dia. Jadi kamu tak akan rugi. Itu berdasarkan kepada akidah. Jadi akidah kamu akan untung apabila kamu berada dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadis pendek Nabi jelaskan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Dah selesai lah masalah itu. Nak rugi nak untung ni dah selesai dah. Alhamdulillah kita selesai. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati, kita selesai. Mungkin kita selesai kenapa? Kerana datuk nenek kita, moyang kita dah selesaikan hal ini. Ya, cuma kita nak pick up, nak tambah jadi dia jadi cantik lagi. Ya, nak kata kalau beriman tu nak sempurna iman itu. Tak sempurna lagi kalau hanya setakat berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada ramai orang yang kata begitu. Ya, tapi dia tak menepati tuntutan yang dia kata itu. Ya, dia tak tepi tuntutan yang dia kata itu, kan? Maka dia nak sempurnakan. Dia nak sempurnakan itu dia kata apa? Di sana kena buat pengisian yang tanda iman itu apa dia? Sabar. Ya, sabar kan? Sabar itu iman. As-sabru minal iman. Sebahagian saja baru. Jadi nak sempurnanya kena ada sabar. Malu juga sebahagian daripada iman. Mana kata nak sempurna iman kena ada sifat malu, kan? Begitu maksudnya, kan? Jadi maksudnya tolak yang lain yang dikatakan yang Allah tak terima. Jadi iman itu maksudnya yang ada dalam diri kita itu yang berkaitan dengan pengakuan yang hak, yang tasdiknya tadi mengatakan bahawa Tuhan itu ialah Tuhan yang sebenar, iaitu Nabi Muhammad itu pesuruh. Ini tak rugi. Ya, jadi usia yang kita katakan umur kita tadi, masa tadi ni yang petang ni, ya, maaf saya sebut mungkin bahasa orang kata kesat sikit ni, yang tua-tua kita ni lah, kan? Ni petang lah kira kan, petang dah ni. Jadi yang petang-petang ni jangan cari yang lain, maksudnya jangan pintas-pintas nak cari, orang kata nak dapat lebih baik, kita katakan tak payah, kan? Maksudnya cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jelas itu. Ya, jadi yang mana yang jaiz dah orang kata dah haram tu maksudnya yang dia dah fatwa tu itu halal haram tu maksudnya jangan ikut dah yang itu, kita guna yang ada hari ini, kan? Okey, ya, itu selamat kita, kan? Kemudian wa amilus solihat, jadi nak sempurna iman kita juga, nak sempurna Islam kita juga supaya kita tak rugi, kena melakukan amal soleh. Amal soleh ni perbuatan yang baik. Dari sudut amalan kita, apa yang kita nak buat, sebab amalan tadi akhlak tadi, kan? Yang kita katakan sabar itu amalan, ya, dia melengkapkan iman. Malu dia amalan juga, dia melengkapkan, menyempurnakan iman seseorang itu. Jadi amilus solihat, ya, jadi amilus solihat tak payah kita hurai banyak-banyak lah. Mungkin tuan-tuan tahu, ya. Jadi kita duduk dalam majlis ni pun maknanya dikatakan amilus solihat, ya. Para malaikat dah mengembangkan sayapnya, beri rahmat kepada kita. Bagi rahmat kepada kita, malaikat ni datanglah. Jadi kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipayung oleh malaikat-malaikat yang mana Allah bagi rahmat kepada kita. Apa rahmat itu, tuan-tuan? Rahmat itu ialah nikmat yang kita dapat. Ni nikmat boleh duduk, nikmat boleh berdiri semayang. Ada orang semayang tak boleh berdiri, kan? Nikmat boleh bercakap, nikmat boleh datang ke surau, itu nikmat, kan? Itu kita rahmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi jangan isi benda yang lain. Kita isi ni dah petang dah ni, dah petang kira, ya, wal as, petang dah, kan? Itu cerita tentang amilus solihat banyaklah. Kalau di sini, kalau di rumah dengan isteri kita, dengan anak kita, banyak amilus solihat kita boleh buat, ya.
sangat banyak. Yang baik kita buat, yang Allah perintah itu datang amilus solihah. Semayang, puasa itu amilus solihah. Banyak bersaudara, berkawan, ya, bagi salam, semua amilus solihah. Buat banyak-banyak. Sebab apa? Buat banyak-banyak yang amilus solihah ni, dia tutup kejahatan kita. Mana kita tak salah? Kita salah. Kecil-kecil tu kita salah, muda-muda lagi banyak salah. Kan? Jadi kita nak tutup ni, dah ujung nak tutup ni, nak padam ni, maksudnya kita kena amilus solihat. Selain daripada kita berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita lah, kan? Kita kena buat amilus solihat, dia akan padam. Al-hasanati yuzhibna siat. Maksudnya kebaikan itu tutup segala kejahatan. Kena perbanyakkan, okey, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, supaya kita jangan rugi, iaitu apa dia? Wa tawassaw bil haqqi, berpesan dengan yang hak. Yang hak itu kita berpesan, yang betul, maksudnya yang betul. Allah kata itu betul, dalam Al-Quran itu semua betul, tak ada yang salah. Ya, dalam Al-Quran itu semua betul. Jadi apa yang Allah kata dalam Al-Quran itu semua betul. Ikutlah Al-Quran itu. Tadabbur dia, baca dia, tadabbur dia, faham dia. Setakat yang kita boleh faham. Ya, kita tak boleh faham, itu orang lain boleh bagi faham kepada kita, kita boleh tanya. Tapi setakat kita boleh faham, apa dia tadabbur tu? Mereka faham Al-Quran itu. Maksudnya hak itu kita percaya. Apa dia hak dia? Hak dia, halalnya, haramnya, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beli halal, kan? Riba haram, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita hudud, maknanya tak boleh. Curi haram, tak boleh, kena potong tangan, kan? Zina haram, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang benar, kita kena sampaikan. Tak boleh kita sembunyikan. Yang itu, kan? Itu yang hak. Perjuangkan yang hak itu. Dan yang akhir sekali, saya nak cepatkan supaya ada sikit sambungan selepas ini daripada nazir masjid kita. Ya, jadi yang akhir sekali iaitu tentang berpesan dengan kebaikan, ya, berpesan dengan sabar. Berpesan dengan sabar ini maksudnya berpesan dengan sabar dalam menghadapi perkara nak buat baik, nak beribadat. Sabar ni, nak semayang ni kena sabar. Banyak halangan dia, tak boleh semayang, kan? Nak datang ke surau ni pun sabar aja, kena banyak sabar. Banyak halangan kita. Nak buat benda baik ni kena banyak sabar, kan? Kadang-kadang macam-macam ujian yang Allah bagi kepada orang yang nak buat baik ni, kan? Kadang-kadang dah letak dah sebagai seorang bendahari, sebagai seorang setiausaha dia kat surau ni, boleh letak jawatan. Kita katakan begitu, kan? Sebab tak sabar. Boleh letak jawatan sebab kan Allah letakkan kat situ dah, cantik dah tu, kan? Cantik dah sebagai seorang nazir tu, cantik dah sebagai seorang bendahari, cantik dah, kan? Allah dah tetap kebaikan dah kat dia tu. Berapa tahun dah? 3 tahun lagi, kan? Kebaikan itu dah letak, cuma nak buat puisi. Ada orang kata, ada kawan saya kata, tak larat lah ustaz, dia kata kita buat setakat yang kita larat. Semayang pun Allah kata tak boleh duduk, tak boleh amal berdiri, duduk, tak boleh duduk baring, buat setakat yang kita larat, kan? Begitu keadaannya. Jadi maksudnya berpesan dengan yang hak itu, ya. Hak itu berpesan dengan sabar dalam menghadapi nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, sabar nak mengelakkan daripada melakukan maksiat. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, ni kena sabar. Ya, sabar nak menghadapi perkara-perkara yang boleh mendatangkan maksiat kepada kita. Yang ini manis, seronok, suka, kan? Tapi kita kena banyak sabar menghadapi ujian. Itulah antara golongan mereka yang dikatakan untuk tak rugi. Dalam Allah sebut wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu kan rugi, illal ladzina amanu, kecuali yang 4 tadi, amanu, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa amilus solihat, banyak kita tahu amal buat baik, dan wa tawassaw bil haq, berpesan dengan yang hak Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hak Allah. Dan yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian hidup ini, ya, sama ada nak melakukan ibadat dan juga sama ada kita nak menghadapi, nak mengelakkan daripada berlakunya maksiat ataupun penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang dapat menyelamatkan kita daripada kita rugi, dan hasilnya kita akan untung. Jadi keuntungan itulah kita harap supaya kita dapat. Jadi saya berhenti setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tak cukup masa kot.